ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Hidup adalah helaan nafas, di mana suatu saat akan kita hembuskan untuk terakhir kalinya. Kematian, sesuatu yang dekat, dan itu pasti. Apabila seorang Muslim telah meninggalkan dunianya, maka adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita menguruskan jenazah berkenaan secara pengurusan fardu kifayah. Perkara-perkara wajib dalam menguruskan jenazah ada 4 perkara, iaitu memandikan, mengapankan, menyembahyangkan, dan mengebumikan. Salah satu perkara wajib dalam menguruskan jenazah memandikan mayat, di mana apabila berlaku sahaja kematian seorang Muslim, maka adalah menjadi kewajiban fardu kifayah bagi individu, ahli keluarga atau sebahagian anggota masyarakat untuk menyempurnakan dan menguruskan jenazah tersebut. Dalam hal ini, tanpa ilmu dan petunjuk yang sahih dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulamanya, mana mungkin kita dapat menguruskan jenazah itu dengan sempurna. Menyentuh perkara ini, melalui dokumentari kali ini, berkesempatan menemu bual 2 orang penggapai yang bertugas dalam pengurusan dan penyempurnaan jenazah. Dayang Nurlela binti Muhammad berumur 43 tahun yang telah berkhidmat selama 16 tahun sebagai penggapai di Pejabat Hal Ehwal Ugama mengungsikan tugasan beliau pertama kali menyempurnakan jenazah sudah setentunya masih dalam keadaan gundah. Akan tetapi, dengan adanya dorongan dari ayah beliau sebagai penguat semangatnya untuk meneruskan tugasan, sehinggalah terbiasa dan menyempurnakan tugasan dengan penuh minat.
Saya memilih sebagai seorang pengapai kerana ia boleh pahala untuk mandikan jenazah ni sangat besar. Jadi saya tertariklah untuk menjadi seorang pengapai ni kerana mengetahui amalnya tu jauh untuk menambah amal saya. Arwah ayah saya sangat memberi semangat, pembakar semangat saya. Kalau saya macam bercerita duka cita ke apa, ia cakap bertahan, sabar menghadapi dugaan. Okey, kalau jenazah tu meninggal pagi, kami akan kena call daripada masjid, pihak masjid. Kami mesti bersedia di masjid dalam pukul 7. Kemudian buat menunggu jenazah datang dari hospital, kami menyediakanlah kelengkapan jenazah tu, memotong kain, menyediakan ia punya kelengkapan seperti sabun, tikar, menyusun kapan di tikar. Kan baru pertama kali tu. Jadi sudah tentulah takut. Okey, rasa takut tu melihat jenazah. Belum biasa kan. Lepas itu berdoa sambil berselawat, insya-Allah dapat kita ni hadapi. Beliau juga mengongsikan pernah mengalami beberapa kali pengalaman yang begitu manis dan menakjubkan dari petunjuk kekuasaan Allah yang Maha Besar. Pada masa mula-mula bertugas masa masih ada hospital lama yang ada bilik mayat di atas bukit jadi kami kena tugaskan memandikan jenazah di tempat bilik mandi mayat itulah. Jadi yang meninggal ni orang Indon lah, orang Indon. Jadi kami ni memandikan. Lepas bila kami kan menyiram air 9, tiba-tiba wajah jenazah tu tadi lawa. Mulutnya yang pucat tu jadi mirah delima, muanya tu bersih. Jadi saya sebagai pengapai pun rasa macam ada kecemburuan lah. Apakah amalan yang diamalkan jenazah ni tadi sehingga ia begitu cantik? Lepas itu selesai sudah mengapankan, saya bertanyalah kepada ia punya saudara mara. Bila saya beritahu apa amalan yang meninggal ni sampai muanya lawa, ia beritahu sama saya orangnya ni kuat beribadah, kuat bersolat, baca Quran. Lagi satu yang paling pentingnya, ia tidak pernah meninggikan suara suaminya. Wow. Ia cerita lah macam tu. Jadi macam bagi saya itu kira motivation lah untuk jadi isteri misali. Kami mandikan di Pulai, kira macam petang tosanku. Jadi kami ni mandikan lah macam biasa kan, macam biasa. Tapi bila sudah masa meruang sudah bersih. Tapi lepas on lagi balik, ia punya mengalir masih. Macam aku terfikir, tadi kawanku cakap okey, pas satunya ada. Macam ada sesuatu kuasa yang menahan kami. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Orang yang buka ni pun macam orang gagas. Dia buka. Tiba-tiba ia pegang tangan jenazah tu tadi, ia gosok. Hal yang kami hadapi itu tadi, tiba-tiba sudah sempurna. Yang kawanku sudah selesai. Aku pun heran. Dari tadi kami macam ngalir sudah kan. Jadi macam kawanku tired sudah ni. Kan ada sekian-sekian. Kami ada berapa kali mesti mau meruang hingga kami boleh cakap bersih. Jadi bila ia sudah datang, perkara yang tadi yang yang mengalir tu berhenti. Aku pun heran. Lepas tu mamanya tu tadi berseri macam ia happy. Yang rupa-rupanya yang datang tu tadi anaknya. Kita anaknya aku. Pasal nyangku aku rasa nyangku masa kami mandikan atu nyangku. Kami tu macam kena tahan nyangku. Oh macam maninya. Aku ndak tahulah kuasa Allah kalinya. Pasalnya aku tu mama tu dah nazaknya, tapi aku dari orang Belait tapi mamanya tu sakit kena pindahkan di Lipas. Jadi kena everyday ia memang menjaga mamanya, tapi terkena anaknya sekolah agama, ia paksa berulang balik dari bandar ke Kuala Belait tu. You bayangkanlah berapa jam kan ia punya up down tu. Kalinya dede aku lihat mama aku atunya macam sudah ada tanda-tanda. Tapi aku berdoanya, ya Allah jangan biarkan aku
Jangan biarkan aku nak sampatnya mandikan mamaku ni. Aku mau mandikan mamaku ni. Aku mau megang mamaku ni. Oh, dalam hati. Dari sana aku dapat klik kan. Patut tak kami kena haul. Pasal ia tu, ia punya attachment with ia punya mother tu. Ada kali tu satu. Aku sendiri mengalami. Tu. Aku nak akan pernah lupa lah tu. Pasal dia melibatkan anakku yang bongsu. Aku cuaiku, mungkin ya cuaiku lah. Sebagai orang Muslim. Aku sepatutnya bertanya. Aku manusia kan. Dan aku nak kenal jenazah tu, tapi aku dengar ceritanya wah. Jadi ada orang bercerita, she is like this, dia macam ni. Jadi aku bertanya lah dalam hati, ia insan yang berjaya. Ia insan yang berjaya, ia anak yang berjaya. Jadi aku yang macam kalau dikirakan kufur lah, aku tu kira kufur lah. Tapi aku manusia biasa kan. Aku dah tahu kesilapan ku tu tadi. Aku bawa ke rumah. Anakku buka pintu, my youngest daughter. Ia takut aku. Rupa-rupanya Ninda tu ikut aku. Ya mungkin lepas hati kan. Kan aku kena cubakan mah. Jadi malam tu rupa-rupanya ia merasuk dalam anak patung anakku tu, anakku kesurupan. Malam tu jo anakku meracau, mama tolong, mama kenapa lai, badanku sakit mama, ada yang mukul mama, mana lai, siapa mukul kau lai, kami bukan Lampung ni, kami laki bini, kali mana lai, atunya, kali aku tanyakan dah, aku terfikir lah, pasal aku tahu jenazah tu, adakah ia berbaju seperti baju yang kami gunting tu, adakah ia seperti rupa jenazah tu, exactly, ia describe. Kalau kan jadi pengapaian ni bukannya mudah, pasal ia memabitkan tanggungjawab, pengorbanan dan masa ketania. Tani mesti sentiasa bersedia. Bila saja ada tugasan, ketani mesti bersedia mental and physical. Pasal kematian itu berbeza bah. Pasal pihak masjid ia akan bagi tahu tu. Kadang-kadang ia sendiri pun dah tahu tu apa jenazah tu meninggal apa. Pasal kadang-kadang dalam seharian itu ada kadang sampai 3 jenazah yang meninggal. Jadi diorang dah boleh bagi tahu jenazah itu meninggal kemalangan kah, jenazah itu meninggal biasa kah, diorang bagi tahu. Jadi tani mesti prepare lah, ada diorang ni lindung diri sendiri. Especially jangan pernah menceritakan aib jenazah kepada orang luar. Kalau mau cerita yang kebaikan saja, jangan dia punya keburukan. Kerana ianya akan menambah kedukaan keluarga dan berdosa lah bagi ketani yang bercerita tu. Sebagai seorang Islam, seperti saya menasihati diri saya sendiri, saya menasihati bis kita agar jaga solat, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan ibu bapa, jaga mulut ketani dan kuat bersedekah. Sedekah tu menolong tu melancarkan urusan. InsyaAllah tani sama-sama orang ni sama-samalah meneruskan ibadah untuk menuju ke kejayaan ke jannah. Bagi Dayang Noradiana binti Haji Japar, berumur 45 tahun pula, mengongsikan beliau sudah berkhidmat dalam bidang penggapai ini selama 18 tahun. Dan penguat semangat beliau dalam menguruskan jenazah ini tentunya suaminya. Kerana minat saya mengenai pengurusan hal ehwal fardu kifayahannya, mengenai kematianannya. Jadi mula-mula saya melihat apa yang berlaku semasa mati itu, macam mana menguruskan, macam mana. Jadi dorongan itu dari sana saya melihatlah minat. Jadi saya cuba mengapply jawatan itu. Alhamdulillah saya dapatlah. Dorongan itu dari pertama sekali suami saya lah, dan yang kedua tu keluarga saya yang lain lah, seperti Allah yarhamah ibu saya yang mendorong saya untuk melakukan fardu kifayahan kan. Perasaan saya waktu ketika tu saya bersama kawan saya memanglah merasa sedikit gemetar, baru mula-mula kan melakukan tugasan itu. Jadi baik juga ada sedikit pelajaran yang diambil dari itu kan.
praktikal sebelum itu. Jadi dari sanalah saya ikuti, dan juga keluarga kawan-kawan saya yang lain lah. Dari sana saya melihat pengalaman yang menyeramkan. Ada pernah masa kami menyaksikan malam Jumaat. Malam Jumaat itu akhir sudah tu dalam pertengahan tengah malam lah. Mau keluarga ni kan mau menyucikan sekali. Dengan sebagaimana dalam kamar mandi itu kawan saya ni yang seorang ni bukan saya saja, ya kawan saya saja, tapi saya pun mendengar bunyi yang macam damit sayup-sayup bunyi macam orang jatuh kan, macam apa tu kan, benda jo kan apa tu menangis ke tu dia jo mengilai macam tu sayup-sayup didengar, tapi kami bertantangan mata. Indah kami berani lagi kan, kami dengar, nganya yang kami bekerja tu satu grup punya, ada yang keluarganya ikut kan. Itulah pengalamannya. Tapi kami dengar-dengar macam dari iya ke tu ataupun dari luar. Saya pernah mandikan jenazah yang masih dalam kandungan sama yang telah keluar beranak. Macam biasa je pengurusannya, tapi yang Tani melihat berkesianlah dua kali, yang ianya sama babynya kan, yang Tani cucikan, sama tebuninya pun kami cucikan je tu. Ngapan kan sama juga macam biasa. Rutin harian kami, kalau tidak ada apa-apa kami kan standby di pejabat saja. Kalau tidak, kalau ada dari panggilan daripada ahli keluarga ataupun pihak masjid, jadi kami standby lah, hubungi pengapai-pengapai lain. Seorang sajalah wakil sekali, lepas satu kami standby. Kalau ada sudah barangnya baru kami jalan lah sama jenazahnya. Mesti tabah dan beranilah, tabah dan berani menghadapi dugaan ketika menyisikan jenazah itu. Dan yang pentingnya lagi Tani sebagai pengapai mesti ada ilmu. Ilmu itu Tani penting tu, ilmu fardu kifayah tu. Kalau tidak ada payah je tu. Mesti ada cara menguruskan, mencari kain, cara menyusun kain, memandikan. Itulah yang penting. Mesti jaga kesihatan Tani. Dengan kesihatan itu Tani dapat beramal ibadah lah dengan sempurna. Jadi dapat Tani melakukan itu, alhamdulillah lah. Tugasan penggapai tidak mengira masa. Kerana meninggalnya seseorang itu tidak dapat dijangka. Semua golongan yang tua, muda, kaya maupun miskin hanya akan dibaluti dengan kain kafan putih bersih. Kain yang akan menjadi pakaian kita terakhir untuk menghadap Ilahi. Sewaktu menyaksikan cara-cara pengurusan dan penyempurnaan jenazah ini, terdetik seketika di hati dan fikiran, apabila masa kita tiba nanti, beginilah keadaan yang bakal ditempuh. Dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dan dikebumikan di destinasi terakhir. Allah Maha Besar. Tugasan dan tanggungjawab sebagai seorang penggapai ini cukup menguji kekuatan iman, kekuatan fizikal dan mental, kesabaran, serta penuh keinsafan. Semua makhluk akan menghadapi perkara yang pasti berlaku dengan meninggalkan dunia fana ini buat selamanya. Bila dan di mana, hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Hukum mengingati mati adalah sunat, manakala sunat itu fardu kifayah bagi menguruskan jenazah itu.
Apa yang amat penting, seorang penggapai haruslah bersifat amanah, dedikasi, terutama dalam menjaga aib si mati. Dari itu, tidak semua kita yang mampu menyandang tugasan ini, melainkan mereka insan-insan yang terpilih. Justru dalam kesimpulannya, Imam Bukhari daripada Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sehingga dia mensolatkannya, maka baginya 1 qirat, dan barang siapa yang menyaksikannya sehingga menguburkannya, maka baginya 2 qirat. Lalu Rasulullah ditanya, seberapakah 2 qirat itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, seperti 2 buah gunung yang besar.